Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di dalam pelajaran bahasa Kitab Suci Al-Quran Karim. Hari ini kita akan menyambung pelajaran kita berkenaan dengan kata kerja mudhari', yang mana dalam pelajaran yang lepas kita mempelajari kata kerja mudhari' dalam bentuk larangan, ya. Sebagai ulang kaji, kata kerja mudhari' larangan ini ialah kata kerja mudhari' yang dimulakan dengan la, ya. La ini yang memberi makna jangan. Jangan, ya. Jadi la yang bermakna jangan ini fi'il mudhari' yang datang selepasnya biasanya dia akan dimatikan ataupun disebut sebagai jazam, ya. Jazam. La taf'alu akhirnya menjadi la taf'al yang bermakna jangan engkau buat, ya. Engkau ini adalah dhamir mustatir dalam perbuatan taf'al menjadi fa'il. Jadi jangan engkau buat, ya. Fa'il ini ialah engkau lah. La taf'al. Jadi ini dinamakan fa'il mudhari' larangan. Untuk pengetahuan kita, fa'il mudhari' larangan ini biasanya dijazamkan, dijazamkan. Biasanya jazam ini ialah dengan cara dimatikan. Kalau sekiranya fa'il mudhari' itu mempunyai waw nun di akhirnya, seperti waw nun ini, waw nun untuk ramai, maka nun ini ditanggalkan kerana nun ini adalah tanda bagi depan, ya. Bila kita nak matikan dia, kita kena tanggalkan nun ini. Sebab itulah kita tengok setengah fi'il mudhari' ini kehilangan nun. Di antara itulah di antara puncanya, ya. Baik, sebagai contoh dalam Al-Quranul Karim surah Al-Hasyr ayat 10, wala taj'al fi qulubina ghillan lillazina amanu. Wala taj'al. Maka la ini kita kenali ia sebagai la jazam, ya. Kerana apa? Kerana fi'il mudhari' selepas ini sepatutnya taj'alu, engkau jadikan, akhirnya menjadi taj'al, dimatikan atau dijazamkan. Maka kita kenali ia sebagai fi'il mudhari' juga, tapi tambah satu lagi iaitu fi'il mudhari' larangan, ya. Sebab kerana didahului oleh lam larang. Fi'il mudhari' itu akan dijazamkan ataupun dimatikan akhirnya apabila ia dalam bentuk larangan, iaitu dengan didahului oleh la taj'al. Jadi hari ini kita akan pelajari sesuatu yang baru, ya. Yang ini dia juga asal daripada fi'il mudhari', ya. La taj'al, ya. Untuk hari ini kita akan memasuki satu perkara baru, iaitu kata kerja suruhan. Kalau la taj'al ini kata kerja mudhari' larangan, ada satu lagi kata kerja yang keluar daripada fi'il mudhari'. Dia keluar daripada fi'il mudhari', tetapi kita tak boleh panggil dia fi'il mudhari'. Sebab apa? Sebab apa kita boleh panggil dia fi'il mudhari'? Saya akan beritahu lepas ni, insya-Allah. Dia dikenali sebagai kata kerja suruhan ataupun dalam ringkasnya kita sebut amar, fi'lul amri. Kata kerja dalam bentuk suruhan. Kalau yang ini la taj'al ini kata kerja dalam bentuk larangan. Kita ada satu lagi ialah jenis kata kerja dalam bentuk suruhan ataupun permintaan ataupun amar, ya. Maka cara pembentukan dia juga datang daripada fi'il mudhari', ya. Dia datang daripada fi'il mudhari'. Caranya adalah kita ambil perkataan taj'al ini, ambil perkataan taj'al ini. Okey, taj'al, dan kita tanggalkan tanda mudhari'. Apa itu tanda mudhari' di dalam perkataan taj'al ini? Iaitu ta di awal. Ta itu adalah tanda mudhari'. Dan kita terus bacalah tanpa la dan tanpa ta tanda mudhari'. Jadi terus baca. Ini dinamakan, ini bentuk yang kedua ini dinamakan fi'lul amri ataupun kata kerja dalam bentuk suruhan. Kalau yang atas ini larangan, yang ini adalah suruhan. Kata kerja suruhan ini adalah berasal daripada fi'il mudhari' dalam bentuk larangan. Jadi untuk kita sebut suruhan, kita hanya copy saja ataupun ambil saja fi'il mudhari' itu dengan menanggalkan tanda mudhari' di depan dia. Yang akhirnya tu, yang pada akhir jadi matikan kekal seperti fi'il mudhari' larangan di atas. Maka terbentuklah satu kata kerja baru, namanya fi'lul amri ataupun kata kerja suruhan ataupun permintaan. Itu adalah konsep fi'il amar, ya. Fi'il amar berasal dari fi'il mudhari', cuma ditanggalkan
simbol mudhari' dan dimatikan akhir. Itu adalah konsepnya. Jadi dia juga berasal daripada fi'il mudhari'. Baris-barisnya semua sama macam fi'il mudhari'. Bentuknya, wazan ni, kalau wazan satu juga dia sama saja bentuk macam fi'il mudhari', kecuali dia ditanggalkan simbol mudhari', sebab kita tak boleh panggil dia fi'il mudhari' lagi. Dia tanggalkan simbol mudhari' dan dimatikan akhirnya. Itu cara pembentukan asas fi'il amar. Jadi apabila perkataan ij'al ini kita nak baca tak boleh, jadi kita terpaksa membawa satu hamzah, jadi kenali sebagai hamzah bantuan, hamzah wasal untuk membantu kita menyebut jim yang mati itu akhirnya disebut dengan ij'al. Jadikanlah. Jadi walaupun dia tidak ada tanda mudhari' dekat sini, oleh kerana dia tidak ada tanda mudhari', tak ada, ya tak ada, maka kita tak boleh panggil dia fi'il mudhari' lah. Dia ada nama khusus, nama dia fi'il amar. Fi'il amar ni dia ada unsur mudhari'. Dia ada unsur mudhari' dari segi pembentukan perkataan dia juga berasal daripada fi'il mudhari', kecuali dia buang ta dan dimatikan akhir, itu saja. Dan satu lagi ialah dia ada unsur masa. Unsur masa dia pun sama dengan fi'il mudhari', iaitu masa sekarang atau masa yang selalu berlaku ataupun masa akan datang. Bermakna perbuatan itu kita suruh seseorang dilakukan dalam masa sekarang ataupun akan datang. Jadi kalau fi'il madi tak boleh buat fi'il amar sebab benda tu sudah berlalu. Baik, itu adalah konsep fi'il amar. Agak kita faham bahawa fi'il amar ini adalah berasal daripada fi'il mudhari', cuma ia kehilangan tanda mudhari', iaitu ya, nun, ta dan hamzah, dan dimatikan akhir. Dan pelaku fi'il amar ini secara automatiknya ialah kamu ataupun second person awak. Automatik dia akan jadi pelaku dia second person saja, sebab kita tak boleh arahkan kepada orang yang luar daripada depan kita. Kita boleh arahkan orang yang depan kita saja. Kita tak boleh arah kepada diri sendiri, tak boleh arah kepada orang mereka, tak boleh. Kita kena arahkan kepada kita diri sendiri. Jadi fi'il amar ni hanya melibatkan second person sahaja, ya. Kalau kita tak ada tanda-tanda fi'il amar itu, tidak ada tanda pelaku, maka dia dikenali sebagai tanda pelaku dia mustatir lah. Dan mustatir kembali kepada engkau ataupun awak ataupun kamu. Kalau ada kamu, biasanya dia akan ada waw di hujung dia. Ij'alu, ada waw di akhir. Kalau seorang ij'al, itu adalah konsep asas fi'il amar. Rabbi ja'alni muqimas salah. Rabbi ja'alni. Jadi perkataan ij'al ini adalah fi'il amar. Ij'al ini adalah fi'il amar. Ni tak masuk, ya. Ni itu adalah asing, ya. Dia bertempel sahaja, dia tak terlibat dengan perbuatan ini. Jadi Rabbi ja'al. Jadi ketika ada baris yang kuat sebelum huruf hamzah wasal ini, maka terus kita bacakan Rabbi ja'alni, ya Allah, jadikanlah aku pendiri solat. Itu Rabbi ja'alni. Jadi ini dikenali sebagai fi'il amar, ya. Dan satu perkataan lagi, contoh lagi, ini taqabbal. Taqabbal ini jatuhnya wazan nombor 8, ya. Ini adalah kata dasarnya adalah qaf, ba dan lam. Qaf, ba dan lam. Akhirnya dia akan jadi fi'il madhinya wazan nombor 8. Wazan nombor 8 dia akan jadi taqabbala. Fi'il mudhari'nya yataqabbalu. Dan fi'il amarnya adalah diambil daripada mudhari', ya. Daripada mudhari', iaitu caranya ialah kita copy mudhari' ni. Yang pertama kita kena pukul sikit fi'il mudhari' ni supaya jadi fi'il amar. Caranya yang pertama kita buangkan tanda mudhari', iaitu ya, dan kita matikan akhir sebagai tanda jazam, maka terbentuklah fi'il amar taqabbal. Itu cara yang mudah memahami fi'il amar. Taqabbal, taqabbala, qabila, taqabbala, yataqabbalu, taqabbal, maksudnya terimalah, ya. Terimalah, taqabbal du'ai, ya, doaku. Terimalah doaku. Rabbana ighfirli, ya. Ighfirli juga adalah fi'il amar. Rasanya ra, fa dan ra. Akhirnya wazan nombor 1 menjadi ghafara. Fi'il mudhari'nya
yaghfiru. Untuk pembentukan fi'il amarnya, maka diambil terus daripada fi'il mudhari'. Dengan cara kita membuat sedikit perubahan pada fi'il mudhari' ini, iaitu kita buang ya, sebab dia bukan lagi fi'il mudhari', dan kita matikan akhir. Dan bila tidak boleh menyebut dia, maka kita akan ambil satu bantuan namanya hamzah, akhir hamzah wasal, akhir disebut ighfir. Itulah asal perkataan ighfir itu. Baik, seterusnya kita lihat pula dalam surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Ini juga adalah fi'il amar. Fi'il amar ini dikenali dengan mudahnya, ya. Dia tidak ada tanda-tanda yang jelas dalam fi'il amar ni. Cuma kita boleh rumuskan dia berasal daripada fi'il mudhari'. Dia adalah berasal daripada fi'il mudhari' dengan cara dibuang tanda mudhari' dan dijazamkan akhirnya. Kataan sabaha, akhirnya jatuh wazan nombor 2, dia akan jadi sabbaha. Mudhari'nya dia akan jadi yusabbihu. Dan amarnya diambil terus daripada mudhari' ini, ya. Ambil terus daripada mudhari' dengan dibuang tanda mudhari', iaitu ya, dan dijazamkan akhirnya terbentuklah perkataan sabbih. Itulah dia kata kerja amar ataupun suruhan, ataupun kita panggil permintaan, ya. Kalau doa permintaan lah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ya, ini perkataannya adalah istaghfir sahaja, ya. Tanpa waw dan tanpa hu, dia akan jadi istaghfir. Itu fi'il amar. Macam mana kita kenal dia ni fi'il amar bukan fi'il madhi? Sebab kalau fi'il madhinya dia akan jadi istaghfara. Itu fi'il madhi, ya. Kalau fi'il mudhari'nya ada tanda ya, yastaghfiru. Maka istaghfir ini fi'il amar sebab dia datang daripada bunyi atau bentuk struktur dia macam fi'il mudhari', tetapi tidak ada ya dan dimatikan atau dijazamkan huruf akhir, maka confirmlah ia adalah fi'il amar. Itu cara yang mudah kita nak mengenali fi'il amar. Baik, dasarnya adalah ghin, fa dan ra, dan jatuh pada wazan nombor 9, istaghfara. Ini wazan nombor 9, ya. Alif sinta ni kita belajar di awal-awal dulu. Dan mudhari'nya ialah yastaghfiru. Dan untuk membentuk fi'il amar, kita perlu ambil daripada fi'il mudhari', ya. Saya terang tadi kenapa kita ambil daripada fi'il mudhari', sebab dia akan menyerupai fi'il mudhari' dalam banyak keadaan, kecuali tidak ada ya dan dimatikan akhir. Itu sahaja, ya. Seolah-olahnya itulah saja persamaannya, ya. Persamaannya dari segi masa pun ada persamaan, iaitu masa sekarang ataupun akan datang, dan dia juga ada persamaan dari segi struktur dan bunyi, kecuali dia dibuang ya dan dimatikan akhir. Bila tak boleh sebut, kita masukkan alif, jadi istaghfir. Dia tidak akan sekali-kali bertukar dengan fi'il madhi. Tidak akan bertukar dengan fi'il madhi, jangan risau. Dia akan ikut struktur fi'il mudhari', kecuali dia dijazamkan akhirnya. Jazam tu maksudnya dimatikan ataupun dibuang nun kalau ada nun, dan dibuang tanda mudhari'. Dan secara automatiknya fi'il amar ini pelakunya ialah second person, ya. Itu amat penting untuk kita faham dan hadam, kaedah ini, insya-Allah. Dan akhir sekali ialah kita lihat dalam surah Al-Alaq, insya-Allah. Akhir surah Al-Alaq, kalla la tuti'hu. Ini la tuti'hu ni adalah fi'il mudhari', dikenali sebagai fi'il mudhari' larangan. La tuti'hu, tanda mati di akhirnya. Manakala wasjud waqtarib ini adalah fi'il amar ataupun kata kerja suruhan. Wasjud berasal daripada yasjudu, ya. Yasjudu akhirnya menjadi usjud, ya. Sin, jin dan dal akhirnya jatuh wazan nombor 1, sajada. Akhirnya fi'il mudhari'nya dibentuk yasjudu. Ini memang sudah ada dalam kamus atau pembahagian kedua buku kita tu. Untuk menjadikan fi'il amar, cuma copy sahaja fi'il mudhari' itu.
dan lakukan sedikit proses, iaitu dibuang tanda mudhari' iaitu ya dan dimatikan huruf akhir, maka timbullah usjud. Dengan bantuan alif kita sebut usjud. Bersujudlah engkau. Jadi pelakunya ialah engkau, second person. Kalau ada waw di huruf akhir, maka dia akan jadi ramai. Waqtarib. Waqtarib adalah fi'il amar daripada kata dasar qaf, ra dan ba, yang bermaksud dekat. Jatuh wazan nombor 5, iqtara dan ba. Wazan nombor 5, iqtara dan ba. Fi'il mudhari'nya ialah yaqtaribu. Yaqtaribu. Akhirnya pembentukan fi'il mudhari', fi'il amalnya dibuat daripada mudhari' dengan cara kita melakukan sedikit perubahan, dengan cara kita membuang ya fi'il mudhari', langkah pertama. Yang kedua, kita matikan huruf di akhir. Oleh kerana tak boleh sebut, maka kita terpaksa menggunakan bantuan alif menjadi iqtarib. Dia tidak akan sekali-kali bertukar dengan fi'il mudhari' dan juga fi'il madhi. Dia akan sama. Orang kata boleh bertukar dengan fi'il madhi. Tak boleh. Fi'il madhi bunyinya iqtaraba. Iqtarabatis sa'ah. Maka iqtarib adalah fi'il amar. Dia tidak akan sama sound dia. Ingat ya, fi'il amar ini berasal dari fi'il mudhari', diambil daripada fi'il mudhari'. Dari segi strukturnya sama macam fi'il mudhari', dari segi masanya sama dengan fi'il mudhari', iaitu masa sekarang dan masa akan datang. Cuma dia akan bermakna suruhan ataupun permintaan. Itu saja untuk pelajaran hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan memberi manfaat. Dan buat latihan insyaAllah. Gunakan kuis yang berserta dengan pelajaran hari ini untuk kita lebih memahami kaedah fi'il amar ini, agar kita membaca Al-Quran dapat mengamati perbuatan ataupun kata kerja yang berbeza-beza ini, insya-Allah. Cukup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.